Apa khabar semua? Korang biasa dengar tak? Kalau nak beli kereta baru, orang akan sebut kereta ni CKD ke CBU. Contohnya, masa Proton X70 baru dilancarkan dulu. Model-model yang diorang jual adalah CBU. Tapi lepas beberapa bulan, diorang jual model CKD pula. Lepas tu ada pula orang kata yang model CBU lagi bagus dari model CKD. Harga pun CBU akan lagi mahal. Tapi betul ke benda ni? Jadi dalam video ni kita nak tengok apa perbezaan sebenar antara CKD dengan CBU dan betul ke ada yang lagi baik ataupun sama baik je CKD dengan CBU ni. Jadi pertama sekali, CBU ni adalah singkatan kepada Completely Build Up dan CKD pula bermakna Completely Knock Down. Kiranya Completely Build Up ataupun CBU ni maknanya kereta yang kita beli tu datang dari negara luar secara dah siap pasang. Maknanya kereta tu dibuat dan dipasang di luar negara, dah siap pasang baru dia naik kapal ke, naik lori ke, masuk ke Malaysia. Lepas tu masuk showroom dan kita boleh terus beli dan drive. Mungkin ada yang tertanya, memang macam tu lah cara nak import kereta kan? Macam mana lagi? Baik, di peringkat manufacturer sebenarnya ada satu lagi cara untuk diorang jual kereta diorang ke negara lain. Dan kaedah ni kita panggil sebagai Completely Knock Down ataupun CKD. Basically, CKD tu maknanya kereta tu dipasang dekat Malaysia sendiri. Jadi instead of post sebiji kereta tu masuk Malaysia, manufacturer akan bina kilang dia dekat Malaysia. Komponen-komponen untuk buat kereta tu pula mungkin dia bawa masuk dari negara luar ataupun kalau boleh, dia orang akan cari vendor atau pembekal Malaysia sendiri untuk supply. Jadi kilang tu bukanlah nak kata kilang yang calang-calang lah. Setiap manufacturer akan buat kilang yang ikut standard dia sendiri sebab dia pun tak nak produk dia rosak walaupun CKD. Jadi kilang dia akan buat ikut spek, pekerja pun dia akan train macam pekerja dekat overseas dan part dia pun akan sama kualiti dengan part-part dekat overseas. Jadi kalau macam ni, kenapa korang rasa manufacturer beraya-ya nak buat kilang dia orang dekat Malaysia? Baik dia orang post je kereta sebiji-sebiji masuk Malaysia kan? Ini nak kena set up kilang lagi, nak kena cari pekerja lagi, nak kena cari vendor yang betul-betul boleh deliver lagi, nak maintain quality control lagi dan macam-macam lagi yang dia orang nak kena buat. Memang pening kepala daripada kalau nak bandingkan dia orang pasang je dekat negara dia orang, lepas tu export. Jawapan dia tentulah kos. Bila dia set up kilang dekat negara penjual, contohnya Malaysia, production cost akan dapat dikurangkan. Mula-mula nak set up tu memanglah serabut dan pakai banyak modal. Tapi bila semua dah set up, operation akan jadi lebih murah dari kilang diorang dekat Europe contohnya. Jadi ini yang kita panggil pelaburan dari syarikat luar. Kalau diorang invest untuk buat kilang dekat Malaysia, jadi secara tak langsung, pekerja dia mesti nak cari orang tempatan. Jadi orang Malaysia dapat kerja. Lepas tu, dia pun mesti bayar cukai. Jadi Malaysia dapat duit cukai lagi. Supplier pun, diorang akan cari supplier lokal sebab nak kurangkan kos lagi. Jadi mestilah supplier-supplier kita dapat bisnes. Jadi ini yang menyebabkan company-company besar macam Volvo, Mercedes, BMW, Toyota, Mazda, Nissan, Subaru dan macam-macam company lagi buka kilang diorang dekat Malaysia untuk keluarkan model CKD. Jadi pendek kata, walaupun production diorang kos dah kurang, tapi kualiti tetap dapat maintain. Tapi sekarang ada isu lain pula. Kalau kata kualiti dapat maintain, kenapa orang tetap nak bezakan antara CKD dengan CBU ni? Ke cakap je kualiti sama, tapi sebenarnya tak sama? Sebenarnya bukan macam tu. Kebiasaannya, orang akan bandingkan CKD dengan CBU ni sebab harga dia. Kalau korang nak tahu, kereta CKD ni untuk brand yang tertentu, harga dia jauh lagi murah dari CBU. Macam mana boleh jadi macam ni? Sedangkan kualiti sama. Dan dekat sinilah cukai akan main peranan. Untuk kereta CBU, nak import kereta baru ni sebiji-sebiji masuk Malaysia, cukai yang dikenakan memang tinggi. Ada setengah kereta tu, cukai saja boleh jadi 100% harga kereta. Maknanya apa? Maknanya kita sebenarnya beli kereta tu dengan harga 2 kali ganda harga asal. Sebab tu kereta import ni dia mahal. Tapi untuk negara-negara ASEAN, ada something yang dipanggil AFTA dengan A3 yang membolehkan kereta yang dipasang di negara ASEAN ni masuk ke Malaysia tanpa cukai yang tinggi. Jadi kalau kata model-model kereta Honda dengan Toyota, contohnya masuk dari Thailand, disebabkan kereta ni kereta import, kategori dia adalah CBU. Walaupun tak dipasang di Jepun, tapi masih dipasang di luar Malaysia. Dan sebab Thailand ni negara ASEAN, jadi tak adalah cukai CBU yang tinggi. Kiranya kalau CBU ke CKD ke, sama je harga kereta-kereta ni. Jadi untuk kereta CKD pula, walaupun saya sebut tadi kualiti dia sama dengan CBU, dan walaupun manufacturer kena invest banyak di peringkat permulaan,
harga CKD akan lebih murah dari CBU. Of course lah, bergantung pada jenis model lah. Tak semua CKD lagi murah, tapi most senario macam tu lah. Tapi keadaan kita tak tax CKD ni setinggi CBU sebab investment buat kilang dari manufacturer luar tadi, dia ada bagi kesan tak langsung pada ekonomi kita. Macam yang kita bincang tadi, orang Malaysia akan dapat peluang pekerjaan. Vendor dapat bisnes, kawasan setempat pun dapat faedah. Pekerja pun mesti nak sewa rumah, jadi bisnes rumah sewa akan naik. Kedai makan minum pun dekat area tu akan naik. Jadi kesan ekonomi yang macam ni yang menyebabkan kereta CKD tak kena tax setinggi kereta CBU. Jadi korang jangan risau kalau orang kata CKD ni dia murah sebab part dia low quality berbanding CBU. Sebab benda ni tak berlaku sebab manufacturer akan kontrol dengan ketat pemasangan dia orang. Kalau kata model CKD buat hal, model CBU okey, malulah manufacturer tu nanti. Kadang-kadang kita pun risau, boleh ke orang Malaysia ni pasang kereta model canggih-canggih ni? Biasalah, benda tu persepsi kan. Tapi dia orang ni semua dah dilatih dengan baik. Ini bukan kilang calang-calang tau. Itu sebabnya saya percaya negara kita ni banyak je kepakaran dalam bidang otomotif ni. Sebab teknologi transfer tu memang berlaku dari manufacturer negara luar ke dalam negara kita. Cuma persepsi tu yang memang susah nak ubah. Tambah-tambah pula ada kadang-kadang model CKD yang spesifik dia buat hal. Lagi orang risau. Tapi sepatutnya tak berlaku macam ni lah. In fact, ada yang claim CKD ni certain model dia lagi bagus dari CBU. Sebab material yang digunakan tu lagi tahan dengan cuaca dekat negara kita. Jadi dah lah dapat beli dengan harga lagi murah. Lepas tu dapat kereta yang lagi bagus pula tu. Kan untung. Lagi satu, biasanya kalau ada model kereta baru yang keluar dan kita tahu manufacturer tu ada kilang dekat Malaysia. Jadi cuba kita study trend dia. Kemungkinan masa model tu baru launch, memanglah semua unit yang dijual tu model CBU, jadi harga memang tinggi. Tapi kemungkinan setahun dua lepas tu akan ada CKD model yang sama. Jadi pendek kata, kalau kita tunggu sikit, kita akan dapat beli model yang sama dengan harga lagi murah. Ini kemungkinan je lah. Jangan nanti korang marah manufacturer tu pula kalau tak keluarkan CKD model kereta yang korang nak tu. Jadi kereta korang dah check ke belum? Dia CKD ke CBU? Kalau tak tahu, korang janganlah risau. Saya pun masa beli kereta saya tu, tak tanya pun CKD ke CBU. Main percaya terus beli je. Sebab dah memang harga dia macam tu. Mungkin kereta saya tu tak cukup mahal untuk concern dia CKD ke CBU. Kalau beli model yang mewah macam Mercedes ke, barulah dapat jimat betul-betul banyak. Tapi korang kena ingat juga, walaupun jimat banyak, tapi harga kereta tu sebenarnya pun 300,000 ke atas juga. Jadi walaupun harga turun, dia tetap kategori kereta mewah lah. Baik, jadi kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.